Boleh? Okey. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang diberi untuk sama-sama kita mendalami ilmu agama dalam satu rancangan yang dinamakan dengan Pondok Masjid. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada ini dalam membicarakan tentang ilmu tauhid. InsyaAllah, jika diizinkan Allah dan dipanjangkan usia, saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sebanyak 10 siri pada setiap hari Ahad kedua dan keempat jam 9 pagi hingga 10 pagi. Saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk mentelaah sebuah karya yang ditulis dalam bahasa Melayu, adalah suatu ringkasan kepada satu huraian kepada satu matan yang dinamakan matan Jauharatul Tauhid, dan kitab ini pun bernama kitab Jauharatul Tauhid. Saya beranggapan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kitab ini, dan jika tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyainya, bolehlah minta dengan penyelaras program ini, Ustaz Mursyidi, ataupun bolehlah minta dengan saya, nanti saya berikannya dalam bentuk PDF yang boleh sama-sama kita mentelaahnya untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu yang telah dinyatakan oleh pengarang kitab tersebut. Untuk memudahkan perbincangan kita ini, saya tidaklah akan membaca kesemua isi yang disebut oleh pengarang, bukanlah kerana isi itu tidak baik ataupun isi itu mempunyai kekurangan. Ianya adalah disebabkan oleh kekangan masa. Maka saya akan mengulas karya ini berasaskan kepada matannya. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan baca matan muqaddimah itu. Dan daripada matan muqaddimah itu kita cuba fahami apa yang dimaksudkan oleh pengarang matan tersebut, iaitu Al-Alim Ibrahim Al-Laqani. Semoga Allah merahmati ruhnya dan memberi keberkatan di atas usaha yang dilakukan oleh Tuan Syekh tadi. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita pergi terlebih dahulu kepada kitab kita ini di halaman 2, di mana menjadi suatu kelaziman para ulama kita dahulu apabila mereka menulis sesuatu karya, mereka akan mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pemulaan menulis ataupun pemulaan sesuatu pekerjaan dengan menulis ataupun membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah suatu anjuran yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubtada'u bi bismillahi au bihamdillahi fahuwa aqta' au abtar. Yang bermaksud, mana-mana pekerjaan yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala dan keredaannya kepada kita, jika tidak dimulai dengan bismillah ataupun alhamdulillah, maka perbuatan tersebut akan terputus. Dan ulama mentafsirkan perkataan aqta' ataupun abtar di sana
Ada dua makna. Pertama, kurang kebaikannya, dan yang kedua, ianya tidak mendapat keberkatan. Jadi untuk mengelak apa-apa pekerjaan, termasuklah mengarang sebuah kitab yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perkara yang penting. Maka para ulama meletakkan suatu kemestian mereka apabila ingin menulis sesuatu karya, mereka akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada anjuran daripada baginda, ulama juga meniru apa yang terdapat di dalam Al-Quran dengan suatu anggapan seolah-olah Al-Quran itu sebagai sebuah karya yang bentuk penulisannya harus ditiru oleh kita sebagai orang Islam. Dan kita dapati di dalam Al-Quran, permulaan bagi tulisan sebelum kita membaca Al-Fatihah itu ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu yang pertama. Yang kedua, Tuan Syekh menyatakan mengenai makna Allah, makna Ar-Rahman dan juga makna Ar-Rahim. Di mana Tuan Syekh menyatakan Allah itu adalah isim alam, iaitu nama khusus kepada zat yang maha sempurna, yang wajib wujudnya, yang tidak ada sedikit pun apa-apa sifat kekurangan padanya. Jadi itu adalah bagi perkataan Allah. Dan kita harus memperjuangkan bahawa Allah itu adalah nama khusus untuk Tuhan kita. Dan banyak kita sebut di dalam, kita jumpa dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama Allah. Misalnya Allah menyebut Qulidu'ullaha awidu'ur rahman, berdoalah kamu kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan menyebut nama Allah itu ataupun menyebut mengingati Allah itu, hati kamu akan tenang. Jadi oleh kerana itu, kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah mestilah memperjuangkan dan mengagungkan nama Allah tadi, dan kita tidak izin nama Allah itu dipergunakan ataupun dimanipulasi oleh sesiapa pun untuk kepentingan-kepentingan mereka tertentu. Yang kedua ialah perkataan Ar-Rahman. Tuan Syekh menyatakan bahawa Ar-Rahman itu, dengan kata beliau, Ar-Rahman itu bersifat mudah yang memberi rezeki akan hambanya yang tiada inhisar. Maksudnya Ar-Rahman ialah sifat bagi Allah yang mana menggambarkan Allah itu Tuhan yang memberi rezeki tanpa berkira. Diberi sebanyak mungkin kepada hambanya, walaupun hambanya tidak membalas dengan balasan yang baik di atas pemberian tersebut. Kemudian perkataan Ar-Rahim itu bermaksud Allah memberi nikmat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, ada beza di antara rezeki dan nikmat. Apabila kita sebut rezeki, rezeki merujuk kepada peluang seseorang itu menggunakan sesuatu yang ada di dunia. Jadi ada kala dia menggunakan rezekinya itu untuk buat benda baik. Ada kala dia menggunakan rezeki itu untuk melakukan kedosaan. Jadi rezeki bermaksud keizinan Allah kepada seseorang untuk gunakan apa yang ada sepanjang dia hidup. Adapun nikmat, dia bermaksud, bukanlah nikmat itu bermaksud sedap. Kadang-kadang kita memaknakan, oh dapat nikmat molek, dengan makna apa saja yang kita dapat sedap itu nikmat. Tidak, ya, nikmat bermaksud sesuatu yang Allah beri pada kita, yang mana kita gunanya itu mengikut kebaikan yang Allah Ta'ala mahu. Maka kita panggil dia nikmatlah. Misalnya kita ada isteri, bila kita dapat gunakan isteri kita, dapat bentuk dia menjadi sesuatu yang taat pada Allah, maka isteri kita itu nikmatlah. Kita ada anak kita tadi, kita boleh melepaskan rindu, kita boleh berbangga bahawa dia adalah legasi kehidupan kita, maka ianya dipanggil nikmat. Tapi kalau kita tidak menggunakan rezeki, iaitu isteri dan anak, pada perkara yang betul, dia tidak dipanggil nikmat. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyebut tentang isteri dan anak, kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu bermaksud ada kebarang kalian. Jadi pada peringkat awal, bila kita dah ada rezeki,
iaitu kita ada isteri. Jadi isteri itu pada peringkat awalnya adalah rezeki, tapi penggunaan isteri dan anak-anak itu pada perkara yang Allah suka, maka dia dipanggil nikmat. Jangan difahami bahawa nikmat itu bermaksud bersama isteri pada malam Jumaat sahaja, ya. Itu penggunaan yang terlalu kecil dengan makna yang sebenar. Okey tuan-tuan, di halaman yang sama lagi, iaitu halaman 2, bercakap mengenai apa yang disebut oleh Tuan Syekh, di mana dia menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah bermaksudnya puji. Dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang merujuk kepada puji. Satu disebut Alhamdu, yang satu lagi disebut Al-Madhu. Ada satu makna dia Alhamdu, satu lagi disebut dengan Al-Madhu. Jadi apabila sebut tentang puji tadi, Tuan Syekh ada menyatakan bahawa puji itu ada 4 jenis puji. Yang pertama, puji itu dibahagikan kepada 2 dahulu, iaitu puji qadim dengan puji hadis. Puji qadim bermaksud puji Allah terhadap dirinya dan puji Allah terhadap makhluknya. Jadi puji yang pertama ialah Allah memuji dirinya, dan yang kedua Allah memuji makhluk-makhluknya, di mana kita dapat di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Quran yang memperlihatkan Allah memuji dirinya, dan yang kedua Allah memuji hamba-hambanya seperti memuji para nabi dan juga para rasul. Yang kedua ialah pujian makhluk pula, ataupun disebut dengan hadis. Perkataan hadis, sahabat-sahabat, akan bertemu pada bicara kita ke depan nanti, kerap akan bertemu. Hadis itu maknanya ialah sesuatu yang ada mula wujudnya. Qadim pula merujuk kepada sesuatu yang tidak ada mula. Jadi seolah-olah dalam pengajian sifat 20, Allah itu adalah nama khusus bagi zat yang maha sempurna, yang sifatnya wajibal wujud, yang tidak ada apa-apa kekurangan pada dirinya. Kemudian apabila dalam bicara ini kita menggelarkan satu istilah pada Allah yang maha sempurna tadi dengan qadim, bukanlah kita saja-saja reka untuk menamakan Allah dengan qadim, tapi dalam perbincangan ilmu tauhid ataupun dalam perbincangan sifat 20 ini, pengkategorian Allah kepada qadim bagi memudahkan kita faham, lawan kepada qadim itu adalah hadis. Jadi kita sebut qadim bermaksud sesuatu yang wujud tanpa ada mula. Adapun hadis pula sesuatu yang wujud yang ada mulanya. Jadi sesuatu yang wujud ada mula itu ialah semua makhluk. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila disebut puji hadis tadi, puji makhluk, maka puji makhluk itu kata Tuan Syekh ada 2 juga. Satu, makhluk memuji Allah, iaitu hadis memuji qadim. Makhluk puji Allah. Banyak ayat-ayat Quran dan juga zikir yang diajar oleh baginda, kita puji Allah. Yang kedua ialah puji makhluk sesama makhluk. Dalam kitab kita ini tidak menyatakan pembahagian puji makhluk sesama makhluk. Dan saya rungkaikan ataupun cerakinkan supaya sahabat-sahabat lebih mudah faham, puji kita kepada manusia itu ada 3 kategori pula. Pertama, kita puji orang yang lebih tinggi kedudukan dari kita. Misalnya kita puji mak ayah kita. Dia makhluk juga, tapi kedudukannya lebih tinggi dari kita. Maka kita bercakap yang baik-baik tentang mak ayah kita. Kita sebut mak ayah kita berkorban untuk kita. Ataupun kita memuji majikan kita, bos kita. Ataupun kita memuji pemerintah kita. Ataupun kita memuji sesiapa yang berbuat baik dengan kita, kerana mereka tadi lebih tinggi dari kita. Yang kedua ialah kita memuji sesama kawan-kawan kita. Kita ada kawan kita buat baik kat kita, kita puji dia. Dan yang terakhir, ketiganya, kita memuji orang bawahan kita. Iaitu kita puji anak-anak kita puji pekerja kita puji sesiapa yang berada di bawah daripada tahap kita. Jadi itu lebih kurang mengenai kategori puji. Tuan Syekh ada menyebut juga di bawah nanti, iaitu di halaman 3 itu, mengenai kategori ataupun jenis puji, di mana beliau mengatakan puji itu ada 2 jenis puji yang lain pula. Satu dia panggil puji
istilah dan puji bahasa. Puji dari sudut bahasa dan puji dari sudut istilah. Yang kedua, dia ada syukur. Syukur dari segi istilah dan syukur dari segi bahasa. Jadi untuk memudahkan sahabat-sahabat faham, saya ringkaskan begini. Di mana Tuan Syekh mengatakan, puji dari segi bahasa bermaksud kita memuji seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita. Bila orang tu beri sesuatu dekat kita, kita pun puji dia. Maka itu dipanggil puji pada bahasanya. Adapun puji pada istilahnya bermaksud kita memuji ataupun kita mengarahkan anggota kita, iaitu mata kita, tangan kita, mulut kita, memuji orang yang berbuat baik pada kita. Jadi itu dipanggil puji istilah. Adapun syukur pula, di mana syukur dari segi bahasanya ialah kita memuji orang yang berbuat baik dengan kita tadi, sama maknanya seperti dengan puji istilah tadi. Dan yang terbaiknya adalah yang terakhir, iaitu syukur istilah, kata Tuan Syekh, iaitu kita memerintahkan telinga anggota kita, telinga, mulut, tangan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita tahu dia beri sesuatu kepada kita ataupun tidak. Yang penting kita taat, kita akur, kita dengar perintahnya, dan kita rasa bersyukur di atas apa yang diberikan kepada kita. Jadi itu mengenai yang pertama. Sekarang kita pergi kepada apa yang disebut oleh Tuan Syekh dalam kitab kita tadi, matannya. Mari kita baca matannya terlebih dahulu. Kata Tuan Syekh, Alhamdulillahi ala silatihi. Alhamdulillahi ala silatihi. Thumma salamullahi ma'a salatihi. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi. Wa qad arad dinu anit tauhidi. Alhamdulillahi ala silatihi. Thumma salamullahi ma'a salatihi. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Terjemahannya dalam bahasa Melayu secara mudahnya, segala puji bagi Allah di atas kelangsungannya. Summa, iaitu kemudian, salam Allah bersama selawatnya ke atas Nabi yang membawa tauhid. Dan sesungguhnya agama ini telah sunyi daripada tauhid. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, perkataan Alhamdulillah kita sebut dah tadi, iaitu bahawa Tuan Syekh menyatakan kesyukuran kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang Allah Taala telah lakukan kepada hamba-hambanya, termasuklah junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tuan Syekh mengatakan, diikuti daripada pujian itu salam Allah serta selawatnya ke atas Nabi. Di sini sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ulama berbeza pandangan tentang apa yang disebutkan dengan perkataan salam Allah dan selawat ke atas Nabi-Nya. Misalnya kita lihat dalam Al-Quran, Allah ada menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi, dan bukan perintah kita saja, malaikat pun diperintahkan, dan terlebih dahulu daripada itu Allah berselawat ke atas Nabi. Jadi apa makna selawat Allah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita tak faham perkataan itu, semacam kita merasakan wah, Allah itu mendoakan sesuatu ataupun berselawat ke atas Nabi, adakah seperti mana yang kita diminta untuk berselawat, iaitu menyebut sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berselisih pandangan tentang makna itu. Ada mengatakan Allah menyelamatkan baginda daripada dosa besar dan dosa kecil, Allah memberi kebaikan kepada baginda, dan secara mudahnya lah ya, Tuan Syekh ada menyebut pada perenggan yang ketujuh,
Yang dimaksudkan selawat Allah itu ialah Allah memberi rahmat. Adapun malaikat pula, apabila malaikat berselawat ke atas Nabi itu bermaksud malaikat beristighfar. Manakala kita pula, iaitu kita dan jin, apabila diminta kita berselawat, maka selawat kita ke atas Nabi itu dinamakan dengan doa. Manakala binatang dan juga pepejal-pepejal yang lain, apabila mereka diperintahkan untuk berselawat, bermaksud mereka itu beribtihal ataupun mereka itu merendah diri, menerima akan kewujudan ataupun pelantikan para nabi dan juga para rasul. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kemudian Tuan Syekh ada menyebut, kemudian salam Allah dan selawatnya ke atas nabi. Okey, apa makna nabi tadi? Tuan Syekh ada menyatakan di sini mengenai selawat ke atas Nabi, di mana perkataan Nabi itu, kata Tuan Syekh, Nabi itu manusia yang lelaki lagi merdeka, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, halnya disuruh menyampaikan kepada makhluk atau tiada. Jadi maksudnya Nabi ialah lelaki, yang kedua menerima wahyu, yang ketiga dia adalah seorang yang merdeka, dan yang keempatnya ianya disuruh menyampaikan ataupun tidak, dia adalah nabi. Dengan kata lain, kita ada dua perbezaan di antara nabi dengan rasul, di mana nabi itu tidak semestinya rasul, tapi bila dia seorang rasul maka dia adalah seorang nabi. Kalau dalam istilah yang kita akan jumpa depan nanti, kita panggil dalam istilah mantiknya umumun wa khususun min wajhin. Maksud umum wa khusus min wajhin itu iaitu dua perkara yang boleh berimpun pada satu masa tetapi berpisah pada masa yang lain. Misalnya kita ada kereta Nissan dan satu lagi kita ada BMW. Jadi kereta Nissan dan BMW itu dia boleh berkumpul dalam kategori kereta. Kedua-duanya kereta. Okeylah. Tapi apabila sebut kereta Continental, maka Nissan tak bolehlah sebab dia kereta Jepun begitu. Tapi kalau sebut pula kereta Jepun, BMW tak dapatlah sebab dia kereta yang datang daripada Eropah sana. Jadi bermaksud dari satu aspek mereka sama, tapi pada aspek yang lain mereka berbeza. Jadi Nabi dan Rasul dari aspek mereka itu lelaki, merdeka dan menerima wahyu itu sama. Cuma bezanya Nabi tidak diperwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, adapun Rasul disuruh untuk menyampaikan wahyu tadi. Jadi Tuan Syekh menyebut dalam matanya tadi ala nabiyyin jaa bit tauhid. Jadi nabi yang disebut di sini walaupun ianya nakirah, tidak dinyatakan, tapi fahamlah kita sifat yang dinyatakan dengan membawa agama tauhid itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuan Syekh berdoa kepada Allah, memuji Allah agar memberi rahmat dan memberi kelebihan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian Tuan Syekh ada menyebut, bolehkah kita memuji para ulama, bolehkah kita menyebut pada para ulama itu radhiyallahu anhum dan sebagainya. Ada disebut dalam kitab kita ini adalah boleh kita menyebut orang-orang yang baik itu dengan doa. Misalnya di awal kitab kita ini pada baris yang kedua, apabila Tuan Syekh ini mengatakan bahawa kitab ini ditulis oleh Tuan Syekh yang memberi nama Jauharatut Tauhid, maka penulis kita terus mendoakan kepada penulis matan kita ini dengan mengatakan nawwarallahu dharihahu, semoga Allah mencahayakan kubur Ibrahim Al-Laqani. Jadi Tuan Syekh Ibrahim Al-Laqani ini cuba menyimpulkan daripada suatu perbincangan ilmu kalam yang begitu panjang, disimpulkan oleh Tuan Syekh dalam bentuk yang ringkas sahaja untuk memudahkan kita untuk memahaminya. Okey, seterusnya kita pergi kepada bait yang ketiga. Apa kata Tuan Syekh?
Fa'arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadiyihi lil haqq Muhammadun al-aqib li rusuli rabbih. Nampaknya Tuan Syekh sudah mula menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Tuan Syekh, fa'arsyadal khalqa lidinil haqq. Baginda telah memandu ataupun memberi petunjuk kepada manusia kepada agama yang benar, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membawa manusia kepada agama yang benar tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda, bisayfihi wa hadiyihi lil haqq, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan pedangnya, dan pedang itu adalah suatu simbolik kepada segala usaha upaya yang ada pada baginda. Dan yang kedua ialah dengan petunjuk yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, dalam bicara matan ataupun dalam bait yang ketiga dan yang keempat ini, Tuan Syekh mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang al-aqib. Aqib itu bermaksud yang penyudah ataupun yang terakhir. Maka Tuan Syekh menyatakan bahawa bagi agama kita, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penyudah kepada segala nabi. Ini berdasarkan kepada sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan begitu. Misalnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut masaluma ba'athani Allahu minar rusuli karajulin bana baitan. Nabi kata perumpamaan aku dengan para nabi yang sebelum aku adalah seperti seorang lelaki yang membina rumah, di mana rumah yang dibina itu telah dibina dengan sempurna, melainkan hanya ada satu bata lagi yang belum dilengkapkan. Maka dengan datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sempurna sudahlah binaan rumah tersebut. Jadi hadis itu menggambarkan kepada kita bahawa setelah rumah itu dibina, maka tidak ada lagi extension, tidak ada lagi renovation kepada rumah tadi. Tak boleh nak tambah, tak boleh nak renovate, hancurkan, kerana rumah itu sudah lengkap dan sempurna, dan kita diminta untuk menerima rumah yang lengkap tadi. Dan penutup kepada ataupun pelengkap kepada rumah itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuan Syekh kita menyebut Muhammadun al-aqibu. Al-aqib di sana maksudnya orang yang terakhir yang menyudahi akan kerusulan, kenabian dan juga kerusulan. Kemudian Tuan Syekh sambung lagi daripada bait tadi, katanya wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Begitu juga salam, selawat dan salam kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan pengikut-pengikutnya. Tuan Syekh ada menyatakan banyak pandangan ulama mengenai siapakah yang dinamakan sahabat Nabi. Jadi kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Tuan Syekh mengenai sahabat Nabi, kita dapati Tuan Syekh menyatakan sahabat ataupun seseorang itu nak dikira sahabat, dinyatakan begini: sahabat itu orang yang berhimpun serta Nabi Muhammad ketika hidupnya mukmin dengan adat orang yang berhimpun, dan mati halnya beriman. Dan jikalau jikalau buta sekalipun, maka inilah kata setengah ulama yang rajih, dan keluar orang yang berhimpun di dalam langit ketika Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi Adam salawatullahi alaihim. Jadi kata Tuan Syekh, sahabat itu ada 3 kategori orang tu dikira sahabat. Pertama, dia sempat bertemu dengan Nabi. Jadi perkataan bertemu itu Tuan Syekh nyatakan bertemu di sana tidak semesti tengok, ya. Kalau kita kata orang itu bertemu kena tengok, bagaimana dengan Abdullah bin Ummi Maktum? Dia kan buta, manalah dia nampak Nabi. Dan bukan sekadar bertemu itu dia buta sahaja tak nampak Nabi, malah sahabat ada yang ramai
Dan bila sahabat tadi ramai, ada yang tak sempat nak tengok Nabi dengan makna bersemuka. Jadi yang penting bertemu di sana, iaitu dia hidup sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak tengok Nabi disebabkan oleh beberapa halangan. Yang kedua, dia beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, dia mati dalam keadaan dia juga beriman kepada Allah ataupun menerima Islam. Jadi kalau dia mati murtad, dia tidak dikira sahabat. Ataupun dia bertemu dengan Nabi, dia hidup dengan Nabi, dia peluk Nabi, dia sayang kat Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi, seperti mana apa yang berlaku pada Abu Talib, seperti mana apa yang berlaku pada Abu Jahal dan sebagainya, maka mereka itu tidak dikira dengan sahabat Nabi. Jadi perkataan sahabat di sana merujuk kepada 3 ciri tadi, iaitu bertemu dengan baginda ataupun hidup sezaman dengan baginda. Yang kedua, beriman dengan baginda. Yang ketiga, mati dalam keadaan iman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang bertemu dengan baginda pada malam Isra' Mi'raj, masa tu baginda masih hidup, tapi mereka itu tidak dipanggil sahabat. Takkan nak panggil Nabi Musa sahabat Nabi, Nabi Isa sahabat Nabi, sebab pertemuan pada malam itu mereka tidak bertemu di alam nyata. Mereka tidak bertemu di alam nyata. Begitu jugalah dengan apa yang berlaku kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dahlah dia bertemu dengan Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj itu. Kemudian pada akhir zaman dia turun pula. Maka tak bolehlah kita nak kata Nabi Isa tu sahabat Nabi. Tidak, ya, kerana pertemuan itu pertemuan berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj, dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman nanti dan akhirnya membunuh Dajjal itu adalah turunnya sebagai seorang ummah baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyokong syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih kurang mengenai pujian, doa yang selalu digunakan oleh ulama-ulama dahulu apabila mereka menulis karya. Mereka akan memuji Allah, mereka akan berselawat kepada Nabi sebagai tanda kita menghormati akan junjungan besar baginda SAW dan mendoakan kebaikan kepada orang-orang Islam yang terdahulu. Maka dia pun mulalah berbicara tentang ilmu tauhid. Kata dia, wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju littabyini. Katanya, ilmu mengenai pangkal agama, dalam terjemahan kita ini ataupun dalam kitab Tuan Syekh kita sebut ni pohon agama. Apapun, pohon pun boleh, akar pangkal pun bolehlah. Ilmu mengenai pohon agama itu muhattamun, iaitu mesti ataupun disebut juga dengan fardu ain. Yahtaju littabyini, perlu kepada suatu penjelasan ataupun pendetailan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa makna ilmu, ya? Apa makna ilmu? Tuan Syekh tadi sebut ilmu. Secara mudahnya dalam perbahasan ilmu kalam, mereka mengatakan bahawa ataupun definisi mudah kepada ilmu itu disebut dalam bahasa Arab idrakus syai' ala haqiqatihi. Ya, idrakus syai' ala haqiqatihi, iaitu menanggapi sesuatu benda ataupun memahami sesuatu perkara pada hakikatnya yang sebenar. Jadi untuk memahami apa yang dimaksudkan memahami sesuatu perkara pada hakikatnya yang sebenar, maka di sana kita ada 2 komponen untuk membentuk ilmu. Jika 2 komponen ini tidak terhasil, maka dia belum lagi dikira ilmu. Sebaliknya dia adalah proses ilmu. Jadi Tuan Syekh kata, untuk menjadikan sesuatu perkara itu ilmu, dia perlu melalui 3 proses. Satu dia panggil tasawwur sazij. Ya? Yang pertama dia panggil tasawwur sazij. Tasawwur sazij bermaksud kita menggambarkan sesuatu tanpa memberi nilai. Misalnya tentang faham apa makna huduh. Jadi bila kita faham makna huduh tu, kita tidak menisbahkan huduh tadi pada apa-apa, maka itu dipanggil kita memahaminya dalam benak fikiran kita. Kita faham cantik, kita faham makna handsome, kita faham makna alim, kita faham makna kaya.
Jadi semua vocabulary tentang makna-makna itu ada dalam fikiran kita. Jadi gambaran tentang sesuatu perkara tanpa nilai yang diberi tadi, maka dia dipanggil tasawwur sazij, iaitu gambaran sahaja. Kemudian daripada gambaran-gambaran yang sekian banyak, kita mula menisbahkan satu gambaran dengan gambaran yang lain. Andainya lah kalau sahabat-sahabat kata saya ni gemuk. Jadi sahabat-sahabat dapat faham Ahmad Faisal tu apa? Oh, Ahmad Faisal tu ustaz, budak Kelantannya, bla 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 begitu. Kemudian sahabat-sahabat pun faham gemuk tu apa ya? Maka sahabat-sahabat kata Ustaz Faisal tu gemuk. Jadi bererti sahabat sudah, tuan-tuan sudah menisbahkan gemuk kepada saya. Kan sahabat-sahabat sudah menisbahkan gemuk pada saya. Bila berlakunya penisbahan, iaitu gemuk dinisbahkan kepada Ustaz Ahmad Faisal, maka dia dah mula proses kedua dah. Tadi gambaran saja tanpa apa-apa penisbahan. Sekarang sudah nisbah gemuk pada Ustaz Ahmad Faisal. Jadi dah pergi proses yang kedua. Tapi belum lagi dikira ilmu. Kemudian tuan-tuan pun ikutlah kelas pagi ni, tengok dekat Facebook, oh memang besar sungguh, penuh kursi misalnya. Dia duduk kat kursi tu penuh. Tengok baju dia tu macam 2 depa besar orang. Oh ya Allah lah. Jadi bermaksud penisbahan pada imajinasi tadi sudah disahkan pada dunia realiti. Jadi apabila penisbahan pada imajinasi tadi sudah disahkan pada realiti, maka itulah dipanggil ilmu. Kerana ilmu tadi apa benda? Idrakus syai' ala haqiqatihi. Ya, menanggapi akan nisbah satu perkara dengan satu perkara yang lain pada hakikatnya yang sebenar. Jadi itu makna dia ilmu. Itu yang disebut oleh Tuan Syekh dalam sinilah. Jadi kita dalam perbincangan ilmu tauhid ini, kita faham itu makna ilmu kita. Saya ulang sekali lagi, untuk terbentuknya ilmu tadi, dia melalui 3 proses. Satu dia panggil tasawwur sazij, iaitu kita menggambarkan satu-satu perkara, satu-satu makna dalam imajinasi kita tanpa apa-apa hubungan makna itu dengan makna lain. Okey, kemudian kita cantumkan 2 gambaran itu pada satu gambaran, kita cantumkan satu gambaran itu dengan satu gambaran yang lain. Misalnya kita bagi contoh yang lain ya, misalnya kita kata kita tahu apa makna warak. Kan kita tahu apa makna warak. Warak ini begini. Kemudian kita pun kenal lah Menteri Agama kita yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli. Jadi tuan-tuan pun nisbahkan warak itu dengan Menteri Agama kita. Jadi wah, tuan-tuan kata ini boleh ni. Datuk Menteri kita ni seorang yang warak. Kemudian tuan-tuan pun jumpalah Datuk Menteri di pejabat beliau di Putrajaya, maka tuan-tuan kata oh betul lah, aku katanya begitu. Ataupun apa-apalah. Misalnya tuan-tuan mengatakan kaya. Kaya tu tuan-tuan nak nisbah kat siapa ya? Tan Sri Bukhari lah. Ya, tuan-tuan tahu apa makna kaya, tuan-tuan kenal apa siapa Tan Sri Bukhari. Kemudian tuan-tuan pun jumpalah Tan Sri Bukhari di mana-mana tempat, maka tuan-tuan pun kata oh betul lah Tan Sri Bukhari itu orang yang kaya. Maka itu kita panggil dia ilmu. Okey sahabat-sahabat, apabila sahabat-sahabat dah faham apa yang dimaksudkan dengan ilmu maknanya bagian tadi, maka para ulama membahagikan lagi ilmu tadi kepada 2. Satu dia panggil ilmu daruri, dan satu lagi ilmu nazari. Ya, satu ilmu daruri, yang satu lagi ilmu nazari. Apa makna ilmu daruri? Ilmu daruri bermaksud ilmu yang terhasil itu tanpa proses yang sukar. Ya, tanpa proses yang sukar. Misalnya kita kata 2 itu lebih besar dari 1. Takkanlah tuan-tuan kena belajar, kena berfikir 2 lebih besar dari 1. Jadi 2 lebih besar dari 1 itu ialah ilmu yang semua orang tahu dan tak perlu satu proses berfikir yang panjang. Yang kedua kita panggil dia ilmu nazari. Ilmu nazari itu bermaksud untuk kita membuat satu kesimpulan,
kita kena berfikir, kita kena buat kias, kita kena buat macam-macam, barulah kita dapat menyatakan perkara itu sedemikian. Misalnya kita kata Allah itu adalah Tuhan yang mencipta alam. Jadi bila kita kata menisbahkan penciptaan alam itu kepada Allah, bolehlah kalau kita nak baca Quran, kita akan dapatlah Allahu khaliqu kulli syai. Itu betul lah. Tapi kalau kita nak berfikir dengan akal, maka kita perlu kepada beberapa step berfikir sehingga kita meyakini bahawa Allah itu adalah pencipta kepada alam. Jadi proses untuk membuktikan Allah itu pencipta alam nanti kita akan sentuh dalam perbincangan yang akan datang lah. Jadi itu yang dinamakan dengan ilmu. Jadi saya ulang sekali lagi, ilmu yang kita definisikannya dalam pengajian kita ini ialah idraku syai' ala haqiqatihi. Menanggapi ataupun memahami sesuatu perkara pada hakikatnya yang sebenar. Dan untuk mencapai perkara tadi dia melalui 3 proses. Satu tasawur sazij, yang kedua tasawur, kemudian pergi kepada tasdik. Dan tasdik tadi menyebabkan ilmu tadi pula terbagi pada 2, satu dipanggil daruri, satu lagi dinamakan nazari. Kemudian kita pergi kepada yang disebut yahtaju ila tabyin. Kita dapati sahabat-sahabat, Tuan Syekh menyatakan di sini bahawa ilmu tauhid ini dia tidak datang sempurna seperti yang kita ada yang ada depan kita hari ini dalam satu bentuk yang sudah siap. Dia telah melalui satu proses yang panjang. Jadi oleh kerana dia telah melalui satu proses yang panjang, rasanya ada baik kita melihat apa yang ada sedikit daripada perkembangan terbentuknya ilmu yang katakan ilmu kalam ini ataupun sifat 20 yang telah diringkaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan muridnya ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di mana pada zaman dahulu ada seorang ulama besar namanya disebut di sini ya, pada zaman dahulu iaitu di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu tidak keliru tauhidnya kerana mereka tadi akidah mereka jelas dengan adanya baginda sallallahu alaihi wasallam dan kecelaruan dalam akidah itu tidak wujud kerana mereka bersama dengan Nabi. Setelah Islam tadi berkembang, masuklah elemen-elemen daripada tamadun lain, maka timbullah beberapa kecelaruan dalam persoalan agama, khususnya ditimbulkan oleh Wasil Ibnu Atta. Jadi Wasil Ibnu Atta itu dia menimbulkan beberapa persoalan yang akhirnya dia berpisah dengan gurunya dan dia menggelarkan ataupun orang menggelarkan dirinya sebagai Mu'tazilah. Hasil daripada apa yang disebut oleh gurunya terhadap perlakuan Wasil tadi, i'tazalanal Wasil. Maksudnya Wasil telah berpisah daripada kita. Jadi akhirnya orang yang mendokong perjuangan Wasil Ibnu Atta itu disebut dengan Mu'tazilah. Kemudian daripada Wasil datanglah seorang ulama besar pula di kalangan Mu'tazilah itu, nama dia Abu Ali Al-Jubai. Dan kebetulan Abu Ali Al-Jubai ini telah berkahwin dengan mak kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi oleh kerana Abu Hasan Al-Asy'ari ini dia adalah anak tiri kepada Al-Jubai, maka dia pun belajarlah teori-teori ataupun doktrin-doktrin Mu'tazilah daripada ayah tirinya. Dan dengan kepetahan yang ada pada Abu Hasan Al-Asy'ari, maka Abu Ali Al-Jubai berjaya telah melatih anak dirinya untuk mempertahankan akidah Mu'tazilah. Dan akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari dapat memahami akan kesesatan yang ada pada Mu'tazilah tadi. Dia meninggalkan fahaman yang dibawa oleh ayah tirinya dan akhirnya dia membentuk satu faham akidah yang kita anuti sekarang bersama dengan muridnya Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi persoalan mengenai ilmu kalam itu panjang. Jadi oleh kerana dia panjang, saya rasa kata Tuan Syekh sendiri pun kita tak mampu untuk mengulasnya dalam waktu yang singkat. Dan kebetulan pondok masjid kita pun ada 10 siri pertemuan. Saya tidak mampu untuk mengulasnya secara detail. Jadi oleh kerana perbincangan kita ini adalah perbincangan di peringkat awal,
maka memadailah saya ringkaskan daripada apa yang sudah diringkaskan oleh Tuan Syekh untuk kita mendapat intipatinya sahaja. Mari kita tengok apa kata Tuan Syekh dalam matannya. Lakinna minat tatwili kiltul himami fasara fihi ikhtisaru multazam. Kata dia, oleh kerana perbincangan ilmu kalam ini begitu panjang, maka aku cuba untuk meringkaskannya agar memudahkan kita semua. Jadi usaha yang baik telah dilakukan oleh Tuan Syekh dalam bahasa Arab tadi, telah dilakukan oleh Ibrahim Laqani tadi untuk meringkaskan ilmu ini. Maka dia telah berusaha untuk meringkaskannya untuk kita mempelajarinya, dan akhirnya kita dapat mempelajarinya dengan baik. Maka katalah Tuan Syekh lagi, wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jauharatut tauhid qad hazzabtuha. Kata dia, ringkasan ini, ringkasan ilmu kalam ini, aku gelarkannya dengan jauharatut tauhid. Jauharah bermaksud permata, iaitu suatu yang amat bernilai, yang diambil daripada batu yang keras di dalam laut yang dalam, digali dan akhirnya bawa ke naik ke bumi untuk kita dapat manfaat. Dan kata dia, wa qad hazzabtuha, aku telah murnikannya, aku telah ringkaskannya dan cukup baik untuk kita semua dapat manfaat. Kemudian dia sebutlah berdoa pada Allah, wallahu arju fil qubuli nafi'a biha muridan fis sawabi tami'a. Iaitu kepada Allah lah aku berharap agar usaha aku ini memberi manfaat. Dan memang pun memberi manfaat kepada kita, muridan fis sawabi tami'a, dan aku mengharapkan balasan daripada Allah. Saya nak sebut ada satu perkara yang penting sebelum saya mengakhiri kelas kita pada pagi ini, ialah mengenai apa yang Tuan Syekh sebut, dia mengharapkan pahala dari usahanya tadi. Sahabat-sahabat, dalam muka surat 6 ni Tuan Syekh ada berbicara sedikit mengenai ikhlas. Dan saya cukup setuju dengan pandangan Tuan Syekh, di mana Tuan Syekh mengatakan ikhlas itu ada 3 level. Satu dia panggil ikhlas fiqh, iaitu ikhlas mengikut pandangan orang fiqh. Yang kedua ialah ikhlas mengikut pandangan orang tasawuf, dan yang ketiga ikhlas para wali yang makamnya amat tinggi. Jadi beliau mengatakan bahawa jika kita buat sesuatu yang baik dan kita harap apa yang kita buat itu Allah Ta'ala balas dengan balasan dunia dan akhirat, jadi itu tidak salah. Itu tidak salah. Misalnya baginda SAW beritahu dekat kita, kalau kamu ada apa-apa hajat, maka solatlah hajat dan berdoa pada Allah. Jadi orang yang solat hajat itu kan pastinya dia minta supaya Allah Ta'ala selamatkannya daripada satu-satu hajat. Adakah kita tak boleh kata, oh tak ikhlas, semayang nak minta luluh SPM? Tak, sebab ada hadis yang mengatakan boleh kita buat benda tu. Jadi tak mengapalah dia tidak bercanggah. Yang keduanya iaitu ikhlas yang tinggi sedikit, iaitu kita lakukan sesuatu hanya mengharapkan balasan akhirat. Dan yang paling tinggi ialah kita melakukan sesuatu hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang tidak berbangkit ya, kalau kita beribadat kita harap Allah Ta'ala beri kita keberkatan. Tidak berbangkit persoalan kalau kita buat itu dan ini, asalkan apa yang kita buat tadi ianya dipersetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau tuan-tuan pergi kerja ataupun saya pergi kerja, rakan-rakan lain yang pergi kerja, bila ditanya kepada saya, kenapa ustaz pergi kerja? Saya pergi kerja untuk dapat rezeki yang halal. Jadi sahabat-sahabat janganlah kata, tak ikhlas ustaz. Pergi kerja kan adalah taat, tak. Itu saya bukan wali Allah, tapi pergi kerja untuk mendapat rezeki yang halal itu bukanlah sesuatu yang salah dengan agama. Itu berdasarkan kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi liyakuffa ma awajhihi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menjaga air mukanya demi mendapat rezeki yang halal, maka dia sebenarnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuan Syekh mengatakan dia tulis kitab ni, dia harap kitab ni memberi manfaat,
dan harap Allah Ta'ala mengganjarinya dengan pahala. Jadi kita semua marilah sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala merahmati Tuan Syekh kita yang memerah otak, memberi segala masa yang dia ada bagi memanfaatkan kita dengan mengarang kitab ini. Dan kita cuba baca kitab karangan beliau ini untuk menjadikan kita faham tentang usul agama kita dalam bentuk yang kita mampu untuk memahaminya, dan kita cuba murnikannya lagi daripada bahasa yang agak lama tadi untuk dipermudahkan kita untuk memahaminya dalam bahasa semasa sekarang. Saya cuba ataupun menggagahi diri untuk bersama dengan tuan-tuan, yang mana saya yakin masih ramai lagi kawan-kawan ustaz-ustaz yang belajar pondok yang boleh mengupasnya dengan lebih mendalam. Tapi oleh kerana tanggungjawab ini diberi, saya pikulah juga dengan tidak mendakwa bahawa saya yang terbaik, tetapi cuba untuk memberi manfaat seperti mana apa yang ditulis oleh tuan kitab kita ini ataupun Syekh Ibrahim Laqani. Kalau dia mengatakan wallahu arju fil qubuli nafi'an biha muridan fis thawabi tami'a, maka saya juga berdoa dengan doa yang sama. Semoga Allah Ta'ala terima apa yang kita buat ini sebagai satu amal yang baik, dan saya juga mengharap agar apa yang saya lakukan, sahabat-sahabat juga lakukan ini, mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa setakat itu dulu ya bicara kita pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah yang kedua kita pada hujung bulan nanti. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesilapan dan kekurangan itu adalah kelemahan daripada saya sendiri. Kita baca doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Cukup dah kan sejam.